Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Tak malu negara kaya, ada rakyat miskin. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelar mereka yang meletakkan label kaum kepada kebejatan yang berlaku di negara ini. Beliau berkata ramai pemimpin politik yang terlibat dalam penyelewengan apabila berkuasa setelah terpilih sebagai wakil rakyat. Justru tidak benar bahawa hanya pemimpin Melayu yang terlibat dengan penyalahgunaan kuasa. Melayu, Cina, India dan Iban juga terbabit dengan penyelewengan. Katanya PKFZ melibatkan MCEA. Pembinaan Zon Bebas Pelabuhan Kelang PKFZ merupakan skandal yang didakwa melibatkan banyak pihak seperti Kuala Dimensi Sdn Bhd, KDSB, Lembaga Pelabuhan Kelang, PKA dan lain-lain. PKFZ adalah milik PKA, KDSB pula dilantik sebagai pemaju projek turnkey PKFZ. Kementerian Pengangkutan yang ketika itu menterinya ialah Presiden MCA, Datuk Seri Ling Leong Sik, menafikan zon PKFZ satu skandal dan menafikan duit pembinaan telah lesap. Kos penyediaan zon PKFZ mencecah 4.6 bilion ringgit yang menjadi gajah putih itu dipertikaikan banyak pihak sehingga hari ini. Laporan audit zon bebas Pelabuhan Kelang PKFZ oleh PricewaterhouseCoopers PwC pada tahun 2009 menunjukkan bahawa kos projek tersebut boleh melonjak kepada 12 bilion ringgit berbanding 1.96 bilion ringgit ketika ia dilancarkan pada 2001. Berdasarkan laporan PwC itu, PKA tidak akan dapat memenuhi ansuran pinjaman kepada Kementerian Kewangan walaupun menerima sewaan penuh, kata pengerusi PKA ketika itu Lee Hua Beng. Untuk rekod, Hua Beng telah dipecat daripada MCA kerana menjemput pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang semasa pelancaran bukunya PKFZ A Nation Trust Betrayed. Menurut Transparency International Malaysia, TIM pula, fiasko PKFZ adalah berpunca daripada percampuran politik dengan kecekapan agensi kerajaan. Kerajaan yang kini dikuasai Perikatan Nasional tidak serit langsung kerana kuasa ke atas pelabuhan di negara ini masih dipegang oleh MCA setelah Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Walaupun tiada pemimpin MCA yang didapati bersalah oleh mahkamah, PKFZ tetap menjadi salah satu sejarah hitam skandal ketidakcekapan organisasi atau agensi negara yang sinonim dengan pentadbiran Barisan Nasional. Tidak hairan hari ini, Anwar masih menyebutnya sebagai ingatan kepada pemimpin akan datang. Di samping itu, beliau berkata tidak wajar sesuatu kaum diketepikan dalam dasar-dasar kerajaan. Ini kerana semua kaum ada yang miskin, khususnya di bandar. Kaum India ramai yang miskin, tetapi ada pemimpin India yang jadi penjilat kepada kerajaan. Anwar menekankan perlunya mempertahankan equilibrium atau perimbangan dalam pembangunan. Beliau tetap mempertahankan hujahnya agar syarikat pembalakan menyumbang dalam memperbaiki kerosakan banjir yang berlaku baru-baru ini. Katanya syarikat pembalakan menjana 8 bilion ringgit takkan tak dapat menghulurkan beberapa ratus juta untuk bencana banjir. Ini terkait dengan masalah governance dan masalah wakil yang diangkat. Seorang pemikir dan pemimpin Islam Indonesia Muhammad Natsir tentang pembangunan ini. Jangan sambil kita membangun, kita robohkan. Jangan sambil membangun, kita merobohkan. Apa maksudnya? Kita membangun kilang dan gedung. Kita membangun berapa projek industri ke perumahan, apa-apa pun. Tapi kadang-kadang kita robohkan persekitarannya. Bakau, kayu bakau disebut tadi. Ya, padahal ada peranan masing-masing. Tebatan banjir yang natural yang Allah kurniakan. Ataupun yang dikupas oleh Bapak Muhammad Natsir, membangun kilang-kilang, merobohkan akhlak dan moral pekerja di dalamnya. Dengan cara apa? Kilang untung berpuluh-puluh juta, upah dibayar RM600, RM800 sebulan. Ini membangun gedung, merobohkan darjat insaniyah. Ini menjatuhkan darjat dan martabat manusia, iaitu kemanusiaan.
Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Sukarelawan Selangor di Dewan Jubli Perak, bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri Ahad lalu. Anwar juga membangkitkan isu Digital Nasional Berhad (DNB), sebuah dasar yang menyentuh masa depan rakyat yang mungkin menjadi satu lagi skandal One Malaysia Development Berhad (1MDB) jika dilaksanakan tanpa ketelusan. Kononnya kita menjadi negara maju pada tahun 2020, tetapi ternyata ia gagal. Tarikh itu dianjak ke tahun 2030. Adakah kali ini kita akan berjaya jika jarak antara yang miskin dan yang kaya semakin melebar? Apa artinya syarikat pembalakan menjana keuntungan berbilion ringgit apabila rakyat yang rumahnya dirempap bala tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya? Jangan lupa pemimpin yang culas ini mendapat gaji dan allowance mereka daripada wang hasil keringat rakyat.